Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi untuk video yang seterusnya. Okey, masih lagi dalam bab yang pertama, subtopik kepimpinan siri yang ke-15. Okey, so kita akan sambung kepada subtopik terakhir di bawah kepimpinan iaitu pengurusan stres. Kalau sebelum ni kita dah tengok definisi dan juga punca-punca stres. So, apa yang kita akan belajar pada minggu ini pula ataupun video kali ini. Okey, so video kali ini kita akan melihat kepada kaedah bagaimana kita nak menguruskan stres. Okey, so objektif dia diharapkan pelajar-pelajar dapat menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan juga organisasi. So dia dua aspek iaitu individu dan juga organisasi. Okey, so kita dah tengok sebelum ni iaitu punca berlakunya stres daripada 4 faktor. Okey, faktor pekerjaan, faktor organisasi, faktor individu dan juga faktor persekitaran luaran. Okey, so mana-mana satulah. So mungkin kita stres disebabkan individu. Okey, sebab diri kita sendiri ataupun stres disebabkan pekerjaan. So bagaimana kita nak menguruskan stres? So dia ada dua kaedah. Okey, iaitu pertama daripada aspek individu. Okey, aspek kerja itu sendiri. Yang kedua aspek organisasi ataupun syarikat itu sendiri. Bagaimana dia nak selesaikan pekerja-pekerja yang berada dalam keadaan stres. Okey, so ini dia punya antara dia. So yang pertama kita tengok aspek individu. Okey, kalau kata seseorang individu kata mungkin mengalami stres atau tekanan ni, so apa yang dia boleh lakukan? Yang pertama daripada amalan pemakanan, amalan kerohanian, pengurusan masa, pembangunan mental dan juga pembangunan fizikal. Okay, yang ni kita akan tengok detail selepas ni. Okey. Daripada aspek organisasi pula, okey, so bila seseorang pekerja mengalami stres, so apa yang boleh dilakukan oleh syarikat iaitu pemilihan dan penempatan pekerja, program pembangunan kerohanian dan mental, program kaunseling, program sokongan keluarga, persekitaran kerja, sistem mentor, iklim organisasi dan reka bentuk organisasi, dan yang terakhir sekali ialah program pembangunan fizikal. Okey, so kita akan tengok yang pertama iaitu aspek individu. So macam mana kaedah yang boleh dilakukan? Okey, yang pertama, so bila individu mengalami tekanan ataupun stres tadi, so apa yang boleh dilakukan? Yang pertama dari segi amalan pemakanan. Okey, so amalan pemakanan ni yang tidak sihat akan memberi kesan kepada diri pekerja. Okey, kebiasaannya kadang kalau kita stres, kadang kita makan benda-benda yang ikut suka hati lah. Okey, sebenarnya tak bagus. Okey, sebab apa? Sebab benda tu dia akan menjejaskan kesihatan pekerja, individu sebenarnya. So apabila pekerja kurang sihat, ini akan menjejaskan prestasi pekerja. Okey, lama kelamaan, okey, pekerja tidak akan merasa semangat. Okey, tekanan pun akan terus tinggi. So apa yang boleh dilakukan? So pekerja perlu mengamalkan pemakanan yang sihat. Bila sebut pemakanan yang sihat ni, rasanya pelajar-pelajar dah sedia maklum, mungkin dah pernah belajar sebelum ni, mungkin dalam subjek PJPK pun mungkin dah ada sebelum ni, piramid makanan. So makanan apa yang dibenarkan, makanan apa yang boleh dan tak boleh. Okey, sebab benda ni dia akan berbalik kepada kesihatan badan kita. Dan kita kena ingat bila badan kita tak sihat, okey, so dia akan efek kepada otak kita, pemikiran kita, dia akan rasa down juga, dan akhir sekali kita akan berada dalam keadaan tertekan. So amalkanlah pemakanan yang sihat. Itu kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua daripada amalan kerohanian. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan amalan kerohanian ni? Berkaitan dengan unsur jiwa kita. Okey, berbalik kepada agama. Okey, ibadat khusus, contohnya kalau kita dalam agama Islam, dia ada ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya, dapat memberi ketenangan kepada kerja ataupun individu itu sendiri sebenarnya. So bila kita rasa tertekan, okey, so kita ambil sembahyang, kita sembahyang. Okey, so dia dapat mengurangkan tekanan yang kita alami. So kita tunaikanlah perkara-perkara yang dibenarkan, yang boleh, yang disuruh dalam agama, dan kita tinggalkan apa yang tidak dibenarkan dalam agama. Okey, selain pada ibadat khusus dia, ada lagi aktiviti lain, contohnya macam sedekah, kita berzikir, mencari ilmu, mendengar kuliah agama. Okey, dapat meringankan ketegangan kerja dan juga memberi ketenangan jiwa, ataupun kita mendengar motivasi-motivasi daripada orang lain. Okey, ini secara tak langsung akan menyebabkan unsur jiwa kita ni akan merasa lebih selesa dan juga lebih lega lah. Okey, selain daripada itu, amalan meditasi juga boleh diamalkan ataupun dilakukan bagi menghilangkan
ketegangan. Itu daripada aspek kerohanian lah, kita isi jiwa kita dengan agama. Okey. Yang ketiga, bila individu berada dalam keadaan stres atau tekanan, so apa yang boleh dilakukan iaitu dari segi pengurusan masa. Setiap orang dia ada 24 jam. So gunakanlah masa 24 jam tu sebaik yang mungkin. Cikgu percaya pada zaman sekolah rendah dan sebagainya, kita dah biasakan diajar bagaimana kita nak buat jadual harian kita. Pukul berapa kita bangun tidur, daripada awal kita bangun tidur sampailah kita tidur semula. So sama juga pekerja-pekerja ataupun individu yang mengalami stres tu kadang-kadang berpunca daripada pengurusan masa yang tidak tepat. Contohnya tugasan diberi dalam tempoh 2 minggu, tapi minit-minit terakhir baru kita nak siapkan dan kita akan berasa tertekan. So gunakan 2 minggu, kita agihkan. Hari pertama nak siap apa, hari yang kedua apa yang kita nak buat. So bila benda tu kita dah plan cantik, so rasanya individu tidak akan mengalami sebarang stres ataupun tekanan. Pengurusan masa. Yang keempat, pembangunan mental. Pembangunan kita punya otak kita ni, macam mana kita nak bangunkan ni. So pekerja perlu membangunkan minda agar dapat menghadapi sebarang gangguan dan kecelaruan minda. Pekerja perlu tingkatkan pengetahuan dan pengalaman. Macam mana nak tingkatkan? Melakukan aktiviti yang mencabar dan lasak juga boleh mengasah minda yang lemah. Stres berpunca daripada minda yang lemah. Kita tambahkanlah pengetahuan, knowledge kita. Contoh kita mungkin bertugas sebagai mungkin pengurus kewangan dan sebagainya. So kita study, kita tambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan keuangan tersebut. Contoh dia bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu tugasan dengan baik. Kita bacalah, banyak membaca, melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mencegahkan minda lah. Bila minda kita strong, so stres tu kita tidak akan datang dengan mudah. Itu pembangunan mental. Dan yang last sekali ialah pembangunan fizikal. Fizikal berkaitan dengan tubuh badan. So badan yang sihat dapat mengurangkan tekanan. Ini betul lah ni. So bila badan kita sihat, so secara tak langsung otak kita dapat berfikir secara logik. Secara baik. Tapi bila kita berada dalam keadaan badan kita yang sihat, tak sihat, contoh kita demam dan sebagainya, otak kita pun dia akan lemah sekali. So kita akan cepat berasa tertekan. So bagaimana kita nak membangunkan fizikal kita? Kita lakukanlah aktiviti-aktiviti riadah. Senaman, bersukan, jogging ke, pergi gym ke, tak kisahlah apa-apa pun. Berbasikal dan sebagainya. So ini secara tak langsung dapat menguatkan kita punya tubuh badan kita. So ini 5 kaedah daripada aspek individu. Seterusnya, kita tengok pula daripada aspek yang seterusnya iaitu organisasi. So apa yang boleh dilakukan oleh pihak organisasi sekiranya pekerja-pekerja mengalami tekanan ataupun stres. Yang pertama, pemilihan dan penempatan kerja. Pekerja ni sendiri. Ini penting. So memilih pekerja yang betul-betul sesuai dengan jawatan dan kelayakan. So pengurus haruslah memastikan pekerja yang kita ambil tu bersesuaian dengan apa yang bakal kita berikan. So kita kena tanyalah. Contohnya dari segi pengambilan sumber manusia biasanya dilakukan oleh Jabatan Sumber Manusia. Mungkin Jabatan Keuangan tu memerlukan pekerja. So kita tanyalah dengan pengurus Jabatan Keuangan. So apa kelayakan, ciri-ciri pekerja yang diperlukan? So bila kita ambil pekerja yang tepat dengan apa yang dikehendaki, so pekerja tu tidak akan mengalami stres. Contohnya kalau kita letakkan dalam bahagian IT, so kita kena tahulah kelayakan dia, mesti dia ada pengetahuan, knowledge dalam bidang IT, kepakaran dalam bidang IT. So bila orang ataupun pekerja yang kita ambil tak ada knowledge dalam bidang IT, kita letak dia di department IT contohnya, so pekerja tersebut akan mengalami tekanan. Ini akan merugikan pihak syarikat sebenarnya. Itu yang pertama, pemilihan dan penempatan pekerja. Yang kedua, program pembangunan kerohanian dan juga mental. So pihak syarikat boleh mengadakan program-program pembangunan kerohanian. Contoh macam motivasi. Ini untuk mengisi unsur jiwa kita dan emosi kita.
Okey, kuliah-kuliah agama, meditasi, kursus pembangunan diri, okey, etika, motivasi dan sebagainya ni, okey, dapat meningkatkan kata pembangunan kerohanian dan juga mental seseorang pekerja. Yang ketiga ialah program kaunseling. Okey, pihak syarikat sepatutnya menyediakan kata kaunselor. Seboleh-bolehnya kaunselor sebut kaunselor yang diiktiraf lah. Okey, ada kelayakan dalam sesi kaunseling. Okey, jangan kita ambil yang main cukup je. Tak boleh lah. So, kita lantik orang yang ada kemahiran untuk kendalikan sesi nasihat. So, bila pekerja-pekerja mengalami tekanan dan stres sebagainya, so kita boleh hantar kepada kaunselor. Kaunselor ni dia akan memainkan peranan untuk kata menetralkan balik stres yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Okey, yang keempat ialah program sokongan keluarga. Okey, kadang-kadang pekerja kita ni daripada pelbagai, ada yang bujang, ada yang berkeluarga. Okey, so kadang-kadang kita kena lakukan juga aktiviti-aktiviti yang boleh orang kata release tension ataupun mengurangkan tahap kegusaran lah, kebimbangan pekerja-pekerja. Contohnya kita sediakan pusat asuhan kanak-kanak. Okey, so mungkin kita kenakan bayaran sikit lah. So kita ambil pekerja yang terlatih lah untuk menguruskan anak-anak tersebut. Okey, so pekerja yang nak hantar anak dia, mungkin kita kenakan bayaran. Okey, tapi bila kita buat program macam ni contohnya, so secara tak langsung, ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang kecil ni, bila diletakkan kata di bawah pusat asuhan yang berdekatan dengan kita, contoh dalam syarikat itu sendiri, so mungkin kebimbangan dia tu akan berkurangan. So dia kurang bimbang tu akan menyebabkan prestasi dia akan meningkat. Okey, sebab dia tak risau dah anak dia jauh ke apa yang terjadi pada anak dia dan sebagainya. Ataupun kita boleh menganjurkan program-program seperti Family Day ataupun sukan antara jabatan, bagi kata memastikan pekerja-pekerja tu dapat release tension lah. Okey, ini tak semestinya sebulan sekali, mungkin acara tahunan dan sebagainya kita kumpulkan. So di samping kata bersukan dan sebagainya, so pekerja-pekerja dapat release tension, bersembang dengan rakan-rakan sekerja dan sebagainya lah. Okey, yang kelima, persekitaran kerja. So pihak syarikat harus mewujudkan persekitaran tempat kerja yang bersih dan selesa. So keperluan yang diperlukan tu mesti dah mencukupi. Okey, kalau kata dia bekerja dalam departmen mungkin kerana dan sebagainya, so kita sediakanlah kemudahan-kemudahan yang diperlukan, komputer dan sebagainya. Okey, supaya motivasi pekerja ni meningkat. Okey, dan dia tidak berasa tertekan. Okey. Kemudian yang keenam, sistem mentor. Apa yang dimaksudkan sistem mentor ni, iaitu pekerja akan menghadapi biasanya pekerja akan menghadapi pelbagai masalah, sama ada masalah kerja, hubungan sosial ataupun masalah peribadi. Tak kisahlah. Tambah-tambah lagi kalau kata melibatkan pekerja-pekerja yang baru. Okey, baru masuk sebuah syarikat dan sebagainya. So banyak masalah yang hadapi, masalah nak sesuaikan diri. Mungkin banyak persoalan yang timbul. So kita lantik seorang mentor untuk menjaga pekerja-pekerja tadi. Okey, biasanya mentor ni kita lantik di kalangan pekerja-pekerja yang dah senior sikit. Okey, untuk menjaga orang-orang baru ni lah. Okey, so mentee tadi ataupun pekerja baru tadi, mungkin kalau ada soalan dan sebagainya, ada masalah, so dia boleh bertanyakan kepada mentor tu tadi. Dan mentor boleh membantulah. Okey, untuk menjawab segala permasalahan yang berlaku. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh, iaitu iklim organisasi dan juga reka bentuk organisasi, iaitu berkaitan dengan struktur organisasi. Jika struktur organisasi terlalu rigid, akan menyebabkan pekerja tertekan. Contohnya peraturan atau prosedur yang terlalu ketat. So bila kita dapat pastikan mungkin dapat feedback dan sebagainya, kebanyakan pekerja yang berhenti disebabkan peraturan yang terlampau ketat dan sebagainya, so kita kena lakukan sesuatu lah. So apa yang boleh kita lakukan, mungkin kita longgarkan sikit ataupun kita menggunakan kaedah gaya pengurusan yang lebih bersesuaian. Kita dah jumpa dalam kepimpinan juga. Kita ada 4 gaya kepimpinan, iaitu autokratik, demokratik, laissez-faire dan juga kontingensi. Mungkin kita boleh guna kontingensi contohnya. Untuk pekerja baru, contohnya kita gunakan autokratik. Mungkin dah lama sikit kita menggunakan demokratik. So kita kena sesuaikan ikut kepada keadaan. Dan yang ke-8, yang terakhir, apa yang boleh dilakukan oleh pihak syarikat ataupun organisasi ialah program pembangunan fizikal dan juga sosial.
Okey, program seperti bersukan, riadah, senaman, hari keluarga dan lain-lain. Okey, so bersukan boleh membuatkan pekerja melupakan masalah dan ketegangan. Okey, so organisasi bolehlah sediakan tempat-tempat bersukan. Maknanya bukannya kena sediakan padang dan sebagainya. Okey, tapi hanya mungkin ada setengah syarikat tu dia cuma sediakan dia cuma perlu sediakan contoh macam yuran keahlian, okey, mungkin dia sewa gym dan sebagainya. So pekerja-pekerja yang nak gunakan kemudahan tersebut okey boleh gunakan, mungkin dia ada member card, okey, dan yuran tahunan tu ditanggung oleh pihak syarikat dan sebagainya. Okey, ini seterusnya ialah soalan-soalan STPM yang pernah keluar berkaitan dengan kaedah pengurusan stres. Yang pertama dia keluar pada tahun 2018, iaitu terangkan 5 kaedah mengurus stres dari aspek organisasi, 20 markah. Ini lagi sekali iaitu soalan dalam bahagian pilihan. Okey, so 5 kaedah sahaja daripada aspek organisasi. Tadi kita tengok dia ada 8, so kita pilihlah 5 yang kita ingat. Okey, so berapa poin dia? 20 markah, so 4 poin. Okey, so maknanya 5 1 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Okey, so kita ambil lah 5 daripada 8 tadi. Okey, kemudian dia keluar lagi sekali. Tadi dia keluar aspek organisasi. Ini tahun 2019 dia keluar pada aspek individu pula. 5 kaedah. Okey, 15 markah. So 5 kali 3 bersama dengan 15. Ini sama juga soalan pilihan. Okey, so 1 fakta, 1 huraian, bagi 1 contoh. Okey, untuk kita lengkapkan kita dapat 15 markah. Okey, so itu saja untuk video yang berkaitan dengan pengurusan stres, iaitu kaedah pengurusan stres. Okey, dan kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya pada video yang akan datang. Okey, bye-bye.